Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah beri kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menuntut ilmu, nikmat berada di rumah Allah SWT, dan nikmat keamanan yang mana Malaysia menjadi destinasi umat Islam yang sangat maju, sangat jauh daripada peperangan bumi yang mampu. Alhamdulillah atas segala nikmat ini, yang mana nikmat ini tak dirasai di Timur Tengah, terutama di Gaza, Palestin. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kemenangan kepada Palestin, sama ada cepat atau lambat, insyaAllah. InsyaAllah kita akan membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada 279 Hijrah. Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu dikatakan dia adalah anak buah Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan boleh buka kitab Imam At-Tirmidzi. Saya tahu bantu sikit. Jadi Imam At-Tirmidzi dia ada kitab Al-Ilal As-Saghir dan ada kitab Al-Ilal Al-Kabir. Jadi di kitab Al-Ilal Al-Kabir Imam At-Tirmidzi banyak situ ada soal jawab antara Imam Tirmidzi dengan Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Tirmidzi dia bawa satu hadis, dia cakap kenapa hadis ni bermasalah, kenapa hadis ni lemah. Jadi Imam Bukhari akan datang dan dia beritahu sebab apa ada si fulan dia seorang pelupur ataupun seorang yang lemah ataupun dia seorang yang ada ulama mengatakan dia tak disepakati ataupun tak dipercayai. Dan Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu salah seorang yang dikatakan ulama yang muda, dia tak mau melihat, tapi subhanallah kitab-kitab ini masih dibaca. Antara karya agung dia adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini maksudnya secara mudahnya kesempurnaan sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula sekali saya lupa, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengerusi saya, Tuan Pengerusi Masjid Mujahidin, kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang Allah SWT bagi kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaat di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dengan majlis ilmu yang kecil ini Allah SWT ampunkan segala dosa kita, tukar dosa-dosa yang kecil jadi pahala yang besar, dan dosa yang besar bertaubat, bersungguh bertaubat dengan Allah SWT janji tak akan lakukan dengan hati yang penuh rasa perih, rasa ngilu. Setiap kali kita teringat dosa itu kita rasa macam nak terbakar. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa itu. Jadi tuan-tuan, Asy-Syama'il ini maksudnya kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila disebut Asy-Syama'il sahaja dan dikaitkan dengan Imam At-Tirmidzi, maksudnya kita nak cerita tentang kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak sebut kesempurnaan orang lain, jadi kita kena sebut nama si fulan tu. Contohnya Syama'il Ustaz sekian-sekian, Syama'il Sultan sekian-sekian. Maksudnya kesempurnaan dia, kata dia punya karya dia ataupun dia punya sumbangan terhadap masyarakat. Tapi Asy-Syama'il bila dikaitkan dengan Imam At-Tirmidzi, maksudnya yang berkait dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi tuan kita masuk terus kepada bab yang pertama. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi
مشايخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh, iaitu pengarang kitab ni, Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Thawr At-Tirmidhi. At-Tirmidhi ni asal saya dia boleh baca dengan tiga: Tirmidhi, Tirmidhi, Turmudi. Tapi kita masyarakat Melayu kita biasa dengan baris bawah, kita baca Tirmidhi. Bab ma jaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan kita nak cerita tentang khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan yang berminat, saya ada cek kat Shopee, memang ada terjemahan dia. Terserah harga kitab Syama'il Muhammadiyah ni, harga dia 35. Tapi kadang-kadang ada diskaun offer, dia jadi 30, 25. Jadi tuan-tuan yang berminat boleh beli kat situ. Sudah diterjemah dalam bahasa bumi. Jadi insyaAllah kita boleh nak baca kitab yang sudah diterjemah. Jadi tuan-tuan boleh rujuk balik, betul tak? Agak-agak lupa, agak-agak tak ingat, boleh baca balik bila balik rumah. InsyaAllah bab ni, kitab ni ada 56 bab, ada 415 hadis, dan bab yang utama ni menceritakan tentang khalq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca baris atas bab khalq, dan baris atas huruf kha, jadi maksudnya kita nak cerita tentang bab kejadian baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya zahir tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila dibaca dengan baris depan khuluq, maksudnya kita nak cerita tentang akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua, satu khuluq, satu khuluq. Jadi ulama beritahu maksudnya kita nak belajar tentang khuluq, maksudnya sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menyemai kembali rasa cinta terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jangan jahil terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tak rasa asing dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk menambahkan iman, menguatkan iman, dan mati dalam keadaan beriman. Sebab apa? Bila mana seseorang dijahil tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi sifat kejadian dia ataupun dari segi sirah dan akhlak dia, jadi dia sebenarnya dah bergoncang iman dan diri dia. Sebab tu Allah beritahu, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Adakah mereka tidak mengetahui tentang baginda sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang yang tak kenal baginda sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudah dia akan tolak ke tepi baginda sallallahu alaihi wasallam, akan mengingkari baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti pakcik-pakcik baginda sallallahu alaihi wasallam, macam Abu Lahab. Abu Lahab ni Abu Lahab ni rupanya dia salah satu pakcik baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat rapat. Bahkan dia punya sayang terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam sampai dia bebaskan hamba dia pada hari baginda sallallahu alaihi wasallam lahir. Kalau bebaskan hamba zaman dulu mahal, mungkin 100-200 ribu, bergantung pada kualiti hamba. Hamba tu muda, kata multitasking, boleh masak, boleh kemas rumah, tu
cantik pula. Jadi mahal lah. Jadi Abu Lahab ni dibebaskan hamba ni waktu hari lahirnya baginda SAW. Bahkan lepas tu dia tak lama lepas tu dia mengahwinkan anak-anak dia dengan anak-anak baginda SAW. Jadi bila mana pada dunia yang penuh dengan cabaran, penuh dengan cubaan, penuh dengan fitnah akhir zaman, dan lagi bila kita jauh dengan baginda SAW, jadi iman kita mudah goncang. Kata asas iman tu hubbun Nabi, maksudnya kita mencintai baginda SAW. Bertambah rasa cinta terhadap baginda SAW akan mengukuhkan iman kita, akan menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman ini. Dan amalan-amalan kita yang lemah, yang sikit, disebabkan cinta terhadap baginda SAW, benda itu akan menyempurnakan kekurangan. Ataupun kadang-kadang kita bila beribadah, kadang-kadang kita bangga kita belajar kitab banyak, semayang banyak, tapi cinta terhadap baginda SAW ni seolah-olah macam tak ada. Bila kita dengar nama Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, kita rasa macam kita tak ada connection dengan orang ini. Kita rasa macam asing, kita tak rasa hibur, kita tak mengalihkan air mata. Jadi ada satu benda yang ada something wrong dengan kita, ada benda yang tak kena. Sebabnya bila setiap kali salafus saleh, orang yang dekat dengan, bila dengar nama Rasulullah SAW, dia rasa hibur, menangis tak terhenti, ada yang sampai macam nak pingsan, mengenangkan baginda SAW walaupun tak pernah nampak di hadapan mata dia. Jadi sini ulama bagi tahu, bila mana cinta terhadap baginda SAW dah masuk dalam hati kita, dah tersemai, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, dan kita mati dalam Islam. Dan orang kata cukuplah kita mati dalam Islam ni dianggap sebagai satu perkara yang luar biasa ataupun mukjizat. Cukuplah kita mati dalam Islam ni dah besar. Dulu Syekh beritahu, ulama beritahu, peninggalan warisan yang paling besar yang mak ayah kita tinggalkan untuk kita adalah agama Islam. Cukuplah mak ayah kita didik kita dengan didikan Islam yang betul, bawa kita belajar Islam kan, fardu ain, datang semayang, dan kita berada dalam keadaan tu, walaupun kita mungkin ada fasa-fasa kita terhuyang-hayang, pergi sana, pergi situ, tapi dah sekali kita kembali ke jalan Allah, mati dan Islam ni, alhamdulillah, itu kata insya-Allah penamat yang baik, dan Allah SWT akan mengampunkan segala dosa melainkan syirik. Dan kita kena ketahui maksudnya kemanisan iman, kemanisan agama ni tak akan kita dapat melainkan apabila kita betul-betul mencintai Allah dan Rasul. Dan kita tak akan dapat mencintai Allah dan Rasul sehinggalah kita betul-betul mempelajari dia. Dan kita tak akan mengetahui hakikat mencintai Allah dan Rasul sehinggalah kita belajar dengan orang yang sebenar-benar mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya tujuan maksudnya kita belajar kitab Syariat Muhammadiyah ni, kita nak mengingati baginda SAW, kita nak mengambil qudwah, jadikan baginda SAW sebagai kata role model kita. Selain itu maksudnya kita nak menyebarkan kepada generasi-generasi seterusnya tentang ilmu sirah baginda SAW. Betapa ramai yang tak tahu nama sebenar baginda SAW, Muhammad bin Abdullah. Kalau tanya dia siapa nama ayah baginda SAW, jadi dulu semua
ada yang cakap Abdul Muttalib, ada yang cakap Abu Talib. Kalau soalan yang paling mungkin susah sikit, siapa nama ibu baginda sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tahu? InsyaAllah semua tahu. Iaitu Sayyidah Aminah, wanita yang paling seorang wanita yang anak tunggal, dia tak ada adik-beradik, dan dia wanita yang paling suci di kalangan kaum dia, Bani Zahra. Jadi ulama bagi tahu, adakah wajib kita mempelajari sifat baginda sallallahu alaihi wasallam? Adakah wajib? Jadi ulama bagi tahu wajib kita mempelajari tentang kata khalq, sifat kejadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana mungkin terjadi apabila seseorang tidak mempelajari sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, dia akan merendah-rendahkan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sengaja ataupun dia tak sengaja. Jadi dia akan cakap yang bukan-bukan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia seorang yang sederhana. Jadi disebabkan orang tak belajar, orang cakap ini sebenarnya baginda ni seorang yang rendah. Jadi kemudian mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang putih, ada sedikit kemerahan. Tapi disebabkan kejahilan dicakap dia seorang yang gelap. Gelap macam kulit orang Afrika sikit, ataupun macam kulit kita. Kulit kita. Ataupun maksudnya rambut baginda sallallahu alaihi wasallam dikatakan dia adalah ikan mayang. Maksudnya dia bukan kerinting sangat dan dia bukan lurus sangat, dia tengah-tengah, tetapi dia dekat dengan kerinting. Kemudian kita klaim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia rambut dia lurus ataupun rambut dia kerinting sangat macam orang Afrika. Jadi kalau orang sengaja mengatakan yang bukan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, dia seolah merendah-rendahkan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan merendah-rendahkan baginda sallallahu alaihi wasallam takut jatuh dalam kekafiran. Wala'iyazbillah. Sebab kita merendah-rendahkan baginda sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang yang mungkin dia merendahkan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tak tahu, jahil. Jadi dia mungkin di kategori fasik, seorang yang fasik. Ini banyak. Ini bukan saya nak kata sesuatu, memang ramai kat luar sana. Nabi SAW ni macam orang biasa, makan minum macam kita. Dia lapar, dia dahaga. Nabi SAW memang seorang, maksudnya zahir dia seorang manusia yang sama macam kita, makan minum, dia bernikah memang, tapi dia manusia yang luar biasa. Dia mampu melihat belakang dia macam depan dia. Dia diturunkan wahyu. Dan tuan-tuan tahu bila Nabi SAW dia naik unta. Jadi unta ni bukan kita macam naik keledai ataupun naik kucing. Unta ni satu binatang yang sangat kuat, gagah, perkasa. Bila diturunkan wahyu kepada Nabi SAW, boleh jatuh unta, menandakan beratnya wahyu. Subhanallah. Yang sehingga kita meletup lah. Jadi maksudnya seseorang Nabi dan Rasul ni bila diturunkan wahyu, bukan satu benda yang biasa-biasa, benda-benda yang sangat berat. Bahkan setengah para sahabat dia beritahu bila dia letak peha dia dekat dengan peha baginda sallallahu alaihi wasallam, bila wahyu turun, rasa macam patah, rasa macam nak patah. Jadi bahaya tu tuan, maksudnya bila kita tak mengetahui tentang
sifat baginda sallallahu alaihi wasallam ni takut-takut kita jatuh dalam kategori orang yang merendah-rendahkan baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada sengaja ataupun tak. Jadi baik dulu waktu belajar dulu ingat kita belajar ni nak tambah ilmu je, punya tak. Bahkan antara penyakit umat akhir zaman ni, kita disibukkan dengan ibadah, disibukkan dengan neraka, disibukkan dengan benda-benda yang memang Islami, betul tak? Tapi kita tak rasa cinta terhadap baginda SAW ni tak diterapkan, betul tak? Tak tahu saya daripada kecil sampai besar memang rasa macam tu. Kamu kena sembahyang kalau tak Allah marah, kamu kena, kalau tak masuk neraka, kamu kena sembahyang tahajud ni dapat pahala yang besar. Mana kata asas iman tu? Mana connection dengan orang yang pertama yang menyampaikan Islam ni? Tak ada. Jadi benda tu yang kita kena cari balik, gali dan tanam balik dalam diri kita. Antaranya yang ulama sebut yang berkait dengan cerita akhir zaman ni, kita terlampau sibuk dengan ibadah, sibuk dengan solat, kita selalu kecam orang setiap kali buat salah, masuk neraka. Saya nak cerita tentang masalah mentaliti akhir zaman ni, ataupun mungkin siapa-siapa lah, termasuk diri saya. Nabi SAW bukan seorang yang judgmental. Nabi SAW bukan orang yang suka mengecam orang. Nabi SAW bukan jenis yang suka melebih-lebih untuk orang kalau orang salah, betul tak? Sahabat baginda SAW datang ke Nabi SAW. Dia mengaku dia berzina. Dia mengaku dia berzina. Dan apa penyaksian yang lebih besar daripada penyaksian seorang terhadap diri dia, betul tak? Sampai empat saksi tu tak sekuat penyaksian seseorang terhadap diri dia. Jadi Nabi SAW beritahu, tak mungkin kau tengok je, mungkin kau sentuh-sentuh je, betul tak? Tapi kita kalau orang cerita sikit, tadi saya ada tengok perempuan ni, tak tengok je, tak ambil gambar dan ambil video ke, kita nak koi ni, nak koi. Dan seorang wanita yang datang mengaku berzina di hadapan baginda SAW ataupun sahabat yang lain, yang dia beritahu kamu mungkin tak betul, kamu seorang gila. Dan wanita ni bila dia mengaku dia berzina di hadapan baginda SAW, Nabi SAW dia seolah macam nak buat macam tak dengar ataupun dengar tak dengar, tapi perempuan tu tetap mengaku yang dia berzina dan beritahu dia dah hamil. Jadi Nabi SAW pujuk dia, tak apa, kamu pergi bagi siap bersalin. Dia wanita tu dah siap bersalin, dia datang balik. Datang balik maksud Nabi SAW bukan cari dia. Bahkan kalau dia hilang, dia dari, Nabi SAW tak akan pergi cari dia. Kemudian bila datang anak ni, Nabi SAW dia beritahu wanita tu tak apa, habiskan menyusu dia. Sekurang-kurangnya 2 tahun, betul tak? Jadi perempuan ni pergi. Lepas habis cukup tu datang. Jadi kemudian Nabi SAW dengan rasa kisah bersalah, rasa iba terpaksa menjalankan hukum hudud terhadap wanita ni. Maksud tu ramai sahabat mengecam-ngecam. Dan Nabi SAW sendiri yang solat jenazah terhadap wanita ni. Kemudian sahabat macam biasa, mungkin ada yang macam kita. Jadi dia mengecam wanita yang berzina. Jadi Nabi SAW jangan cakap macam tu. Sesungguhnya wanita ni dah bertaubat dengan satu taubat yang mana taubat ni kalau mungkin kita boleh nampak, dia akan cukup luas taubat dia sampai satu Madinah ni dah wasi'at. Nescaya dia merangkumi semua taubat manusia kat Madinah. Bunyilah ikhlas taubat dia. Jadi
nampak tu kan? Kata mentaliti Nabi SAW dan begitu juga sahabat. Dalam banyak-banyak hadis yang saya nampak, subhanallah. Jadi bila seorang sahabat ni buat salah ataupun ada khilaf kan, jadi sahabat-sahabat ni cepat-cepat bagi tahu benda yang betul, dan dia tak fokus kepada salah orang tu. Faham tak tuan-tuan? Contohnya anak kita buat salah ataupun kawan kita buat salah, jadi dia mengaku bersalah dan dia rasa menyesal. Jadi kebiasaan orang akan mengecam kutuk sampai orang tu rasa macam nak mati masa tu kan, nak bunuh diri. Itu baru kita tahu. Tapi sahabat radhiyallahu anhum dia orang seolah terus fokus bagi tahu apa yang sepatutnya kena buat, apa yang perkara yang betul kena buat, seolah macam benda tu tak berlaku. Dan ini adalah kata satu sifat dan akhlak yang terpuji yang kita boleh ikut. Okey, kita baca sikit mana yang sebab insyaAllah. Okey, mukadimah ni minta maaf sebenarnya yang penting mukadimah ni terutama para ulama kita bagi tahu sebab apa kita belajar tentang syariat Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita belajar ni kerana betul-betul mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai dia bukan dengan emosi semata-mata. Emosi kena pergi dan datang, betul tak? Datang waktu orang menghina Nabi, jadi kita suruh bengak, betul tak? Padahal masa tu ialah tak datang lah. Kalau boleh kita nak mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu, mudah-mudahan dia lebih berkekalan dan manfaat. Okey, أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطب ولا بالسقط، بعث الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعبة بيضاء. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, kata sifat baginda sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang terlampau tinggi, dan dia bukan seorang yang terlalu rendah. Jadi Nabi SAW ni sedang-sedang, tapi dia kata lebih hampir dengan tinggi. Maksudnya Nabi SAW bukan orang yang terlampau tinggi ni macam yang tuan-tuan tengok mungkin macam pemain basketball, pemain NBA tu kan. Bila seseorang ni dia terlampau tinggi, dia nampak macam tak beberapa munasabah. Tuan nampak kadang dia bertengkuk panjang sangat, tangan dia panjang sangat, mungkin tangan sampai ke lutut dia, ataupun kaki terlampau panjang. Jadi bila kita tengok pun rasa macam tak berapa munasabah, tak berapa selesa dia. Dan Nabi SAW bukan seorang yang rendah sangat. Dia bukan kata macam golongan aku yang bantut, yang rendah sangat. Kalau bagi salam, mana ni? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Punya ada ke bawah. Dia bukan macam tu. Tapi maksudnya Nabi SAW seorang yang sederhana tinggi dia. Tinggi tapi sederhana. Kata memang cantik, memang cukup badan. Cantik cukup badan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama beritahu Nabi SAW ni dia memang seorang yang
sederhana tinggi, tapi antara mukjizat dia, walaupun dia sederhana tinggi, tapi bila dilalui antara dua orang yang tinggi, memang tinggi ataupun sangat tinggi, dia akan lebih tinggi. Ini ulama beritahu supaya tidak ada seseorang yang mampu mendahului baginda sallallahu alaihi wasallam dari segi sifat kejadian dia dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Wala bil abyad al amhar, dan baginda sallallahu alaihi wasallam kita cerita pula tentang sifat warna baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni dia cerita tentang tiga aspek. Aspek yang pertama cerita tentang ketinggian baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua cerita tentang warna dia. Yang ketiga dia cerita tentang rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita tentang Allah SWT, maksudnya warna kulit baginda sallallahu alaihi wasallam. Warna kulit baginda sallallahu alaihi wasallam ni putih, tapi putih yang cantik, putih yang cerah, tapi bukan putih yang putih melempak, yang kalau tengok nampak macam mayat ataupun nampak macam orang putih. Tuan-tuan tengok kalau orang putih dia punya putih tu, dia memang putih tu, tapi bukan putih yang cantik. Dia putih yang macam mana cakap, dia bukan cerah, dia putih tapi nampak macam ada malam-malam sikit. So dia warna binti-binti hitam mesti. Alhamdulillah, sebenarnya kita ni kalau ikutkan kategori warna ada tiga yang asas, betul tak? Putih, hitam, atau tengah-tengah antara putih dengan hitam, betul tak? Dipanggil asma. Asma ni macam warna, asli macam warna kita. Warna kita panggil apa? Macam coklat lah macam tu. Tapi kita ni coklat yang masih cerah. Dia ada coklat yang gelap. Tuan-tuan tahu macam coklat apa? Coklat-coklat yang kat masa raya tu kan. Tu ada coklat yang lagi gelap ni, yang lagi pahit tu. Nak dekat-dekat ke hitam. Jadi Nabi SAW ni dia putih yang cerah, dan memang keluarga baginda SAW di kalangan Bani Hashim memang berketurunan macam tu, putih-putih, cantik. Tapi Nabi SAW putih ni bukan putih biasa, dia putih kemerah-merahan. Dalam keadaan putih, tuan-tuan cuba bayangkan, dalam keadaan yang sangat putih, cerah, tiba-tiba ada kemerah-merahan sini, mencantikkan lagi keputihan tu. Saya zaman sekarang ni dipanggil macam, tuan-tuan tahu, glowing. Jadi orang perempuan ni dan tiba di rumah tanya isteri ke anak, first make up tu bersihkan muka dulu, betul tak? Kemudian baru dia cari tempat-tempat yang masalah sikit, dia tapan-tapan. Kemudian bagi putih pula. Lepas bagi putih ni, dia akan letak pula merah-merah. Jadi siapa-siapa yang tak kenal, semua kata, Masya Allah, ini bidadari semua ni. Jadi semua ingat, memang dia putih. Tengok-tengok lepas habis foto, sama dengan kita, orang Melayu. Muka asma, maksudnya tengah-tengah antara putih dengan hitam. Wala bil adam, wala bil ja'dil qatl. Wala bil ja'dil qatl, wala bis sadr. Kita cerita pula tentang ciri-ciri rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ni tengah-tengah. Dia bukan
bukan jenis yang kerinting sangat macam Afrika, orang Sudan, orang belah benua Afrika. Tuan-tuan ni, orang ni memang kerinting sangat tu. Macam Maggi sikit. Jadi kita sini tuan-tuan kena belajar sesuatu. Bila kita cakap tentang sifat-sifat ni, kita seolah macam butuh-butuh orang lain, tak. Maksudnya ada beza kita nak cerita tentang sifat dengan ada cerita tentang mutu betul. Jadi ada dua Ali kan? Satu kurus, satu gemuk, betul tak? Ali semalam Ali tu dia ada bawa makanan semalam. Jadi dia cakap Ali satu, Ali gemuk. Jadi adakah sini mutu? Tak, dia panggil apa? Dia panggil bahasa al-usfuhan. Maksudnya kita nak cerita yang bawa makanan tu memang Ali yang gemuk lah, betul tak? Tapi masalahnya itu terpulangkan niat pula. Kalau niat nak merendahkan orang, untuk orang yang dosa lah. Tapi kalau kita nak cerita memang Ali yang gemuk tu yang bawa makanan, bukan Ali kurus, nanti orang silap orang pula. Jadi maksudnya sini kita nak beritahu antara kelebihan kita belajar sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang indah, tak ada yang sempurna, melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Jadi tuan-tuan tak payah kita nak body shaming orang lain. Faham tak? Dia ni tinggi sangat, dia ni rendah sangat, dia ni gemuk sangat. Tak ada yang indah, tak ada yang lebih sempurna, tak ada yang lebih cantik, melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya, jadi dia orang cerita di akhir zaman ni yang penuh dengan fitnah ni, manusia sibuk dengan beribadah, terlampau sibuk dengan solat, puasa, terlampau sibuk mengejar pahala. Malangnya mereka jauh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka merasakan seolah Nabi SAW ni seorang yang asing. Sehingga satu tahap ulama Azhar sendiri, antara guru kami Syekh Yusri Jab Hafizahullah, beritahu beliau pernah mengajar suatu ketika pada satu masjid. Jadi cerita tentang macam ni, macam sirah Nabi, syama'il baginda SAW, betapa indahnya paras baginda SAW, akhlak dia bersama dengan kanak-kanak, dengan orang tua, dengan masyarakat Islam. Jadi ada yang datang tiba-tiba mencelah, dia tak puas hati. Kenapa? Apa nak cerita tentang paras baginda SAW, akhlak dia? Benda tu rasa macam tak perlu, tak memberi manfaat. Jadi dia kata sampai tahap macam tu, wasal al-jafa, sampai tahap macam tu rasa keras hati, rasa asing dengan baginda SAW. Kalau kita lebih baik kita bincang tentang taharah, istinja. Kita utamakan istinja, bersihkan kemaluan, bersihkan najis-najis kita. Kita rasa benda tu lebih selesa daripada kita dengar cerita tentang sirah Nabi SAW, akhlak baginda SAW, yang mana itu kata aslul iman, asal pada iman. Hubbun Nabi huwa aslul iman alladhi sayukhallisuka min fitnati hadi akhir zaman. Maksudnya akan menyelamatkan kita, cinta terhadap baginda SAW yang akan menyelamatkan kita pada akhir zaman. Dia sampai tahap macam tu, tuan. Kata dah sampai tahap kejahilan. Jadi kita hari ini insyaAllah kita akan baca kitab ni. Allah SWT jauhkan kita daripada sifat keras hati, dan Allah SWT jauhkan kita daripada menjadi golongan yang jadi asing dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita insyaAllah tutup majlis kita dengan tasbih kafar dan suratul Asr. InsyaAllah tuan-tuan jangan lupa doa setiap waktu
sebab apa, air mata dah kering dan perkataan dah tak boleh nak cakap apa dah. Rasanya kalau Dajjal keluar pun dia cakap saya tak ada buat kerja macam korang yang Yahudi yang di Israel. Dajjal pun berlepas diri daripada kejahatan dia orang.